السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita masih sambung pada majlis yang ke-26. Bacaan kitab Qami'ut Tughyan ala manzumati syu'abil iman, karangan Al-Syeikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Cumanya sebelum kita baca hak semalam tu, milhan, sara milhan. Milhan ni garam. Bukannya benda masin secara umum. Milhan ni garam lah. Maka maksudnya ialah fajami'ul milhi alladhi fil ardi min dhiyafati Ibrahim alaihi salam. Maka keseluruhan garam, seluruh garam yang berada di atas bumi itu, daripada, yakni sabit ia sebahagian daripada hidangan jamuan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana beliau bercita-cita untuk menghidangkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun nak menjadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tetamu sehingga hari kiamat. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wasyu'batu at-tasi'atu was-sittuna satru 'uyubil muslimina. Wasyu'batu waw istinaf, asyu'batu mubtada. Bermula cabang iman yang ke 69 ialah khabar satru uyubil muslimina, menutup akan aib-aib orang-orang Islam. Satru uyubi idhafah masdar kepada maf'ul, menutup akan aib-aib orang-orang Islam. Uyub jamak taksir bagi aibun, aibun, aibani, uyub. Hukiya dihikayatkan. Abu, macam tu haka. Kalau dia zahirkan dia punya fa'il, makna haka. Abu tu fa'il. Haka Abu Ali Ad-Daqqaq, telah menghikayatlah, telah berceritalah oleh fa'il Abu Ali, Abu Aliyin, Aliyin mudhaf ilaih, Abu Ali Ad-Daqqaq, anna imra'atan, bahwasanya seorang perempuan. Imra'atan isim anna. Ja'at, itu khabar anna, telah datang ia imra'atun. Dhamir mustatir hiya kembali kepada imra'ah. Itu khabar anna. Ja'at ta'alu ila sayyidi Hatim ibni Ulwana. Telah datang ia perempuan itu telah datang kepada Sayyidi Hatim. Sayyidi Hatim.
Hatimi ibni Ulwan. Hatim ibn Ulwan al-Asam. Ini terkenalah al-Asammi. Qaddasallahu sirrahu. Ay qaddasa yuqaddisu, qaddisillahu lahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mensucikan akan hatinya, hati Sayyidi Hatim bin Ulwan. Okay. Tas'aluhu an mas'alatin. Dia kata menanya ia Hatim hu akan ia menanya ia imra'atun hu akan dia akan Hatim. Itu fi'il fa'il maf'ul. Bertanya ta'allu'an an muta'alliq, tas'aluhu muta'allaq. An mas'alatin daripada satu masalah. Mas'alatin jar majrur isim ba'da harfu jar. Fattafaqa annahu kharaja minha sautun. Fattafaqa maka muafakat ia maka bertepatan muafakat ia annahu kharaja minha bertepatan ia sekejap fattafaqa maka bertepatanlah ia kata macam ittafaqa yattafiqu ittifaqan ittafaqa muafakat ia nak cari ayat dia fattafaqa ay fattafaqa ma sa'alathu maka bertepatanlah ia oleh barang yang bertanya ia perempuan itu akan Asam itu Hatim al-Asam tu annahu bahwasanya sya'an kharaja minhu khabar anna telah keluarlah daripada perempuan tu fa'il sautun satu suara. Ini cerita yang ma'ruf lah, satu suara di sini ketuk lah. Tengah-tengah tanya tu bertepatan duduk tengah tanya tu pergi ketuk pula. Ini satu aib lah nak kata ni cerita Hatim al-Asam ni dia menutup aib orang. Ini cerita yang ma'ruf. Lepas tu sautu rihin. Dia gitu. Dia idhafat lah. Sautu rihin iaitu suara ketuk. Suara ketuk. Sautu tu fa'il rihin mudhaf ilaih. Maka bila keluar begitu, tengah-tengah tanya ketuk perempuan tu. Perempuan ketuk ni. Maka fakhajilatil mar'atu. Fakhajilatil mar'atu. Maka dia fakhajilat ni mana berasa bersalah. Berasa bersalah lah oleh perempuan tersebut. Al-mar'atu fa'il. Ataupun berasa malu lah oleh perempuan itu. Takhjal. La takhjal. Jangan engkau malu. Ni fakhajilat. Itu malu ia oleh seorang perempuan tadi. Malu dah ketuk depan orang. Faqala Hatimun. Maka telah berkatalah fa'il oleh Hatim. Maqul qaul. Apa dia kata? Dia kata irfa'i sautaki. Angkatlah oleh engkau tu fi'il amar untuk anti. Angkatlah suara oleh engkau wahai perempuan tadi. Sautaki akan suara engkau. Sauta maf'ulun bih wa huwa mudhaf ki mudhaf ilaih. Wa araha annahu asam. Wa araha. Kemudian dia kata wa araha. Dan memperlihat ara'a ni memperlihat kalau ra'a lihat dan memperlihat ia Hatim tadi maf'ul bih akan apa dia imra'atan tadi akan seorang perempuan tu annahu bahwasanya Hatim asammu khabar anna pekak. Dia nak memperlihatkan kepada orang perempuan tu dia pekak padahal dia dengar ketuk tu. Jadi perempuan ni pun rasa tak malu lah. Jadi perempuan ni mari ke dia nak tanya masalah. Tiba-tiba dia pergi ketuk tanya tu. Lepas tu Hatim ni pula suruh angkat suara. Nak dengar nak kata dia ni tak apa nak dengar mana lah. Tak apa pekak ke. Al-Asam ni asal gelar Al-Asam ni tuli. Jadi dia buat tak dengar. Dia suruh angkatkan suara. Maka perempuan ni mungkin akan faham kata tak dengar tadi tu. Dia suruh angkat suara tu. Maka kemudian dia kata
Kata musannif rahimahullah, fasarratil mar'atu, maka berasa gembiralah oleh fa'il al-mar'atu, oleh perempuan tadi. Pasal seronok, dia tak dengar. Tak dengar suara ketuk tadi, boleh jadi. Fasarrat al-mar'atu, maka gembiralah oleh perempuan tadi. Bidzalika adamu sam'ihi. Boleh juga. Bidzalika adami sam'ihi. Tidak dengar Hatim tadi. Dia seronok lah. Kemudian wara'at annahu lam yusma'us sautu, ataupun lam yasma'is sauta. Wara'at, dan melihatlah ia. Ini melihat. Tadi ara memperlihat. Ini ra'at, melihat. Dan melihatlah ia perempuan imra'atun tu, annahu, bahawasanya Hatim. Khabar anna lam yasma'is sauta, bahawasanya Hatim itu tidak sama sekali mendengar ia Hatim, maf'ulun bih as-sauta, akan suara, sautar rih. Alif lam tu alif lam lil ahdi dzikri. Orang mengaji kaedah. Alif lam tu alif lam lil ahdi dzikri. Kerana dia sebut tadi sautar rih, sekarang ni dia tak ulanglah sautar rih, dia sebut as-saut. Maka alif lam lil ahdi dzikri. Maklum dengan sebab sebutan. Fabidzalika, maka kerana demikian itulah, fabidzalika al-hal, fabidzalika al-mazkur. Maka dengan sebab demikian itulah yang tersebut tadi, summiya hadha syaikhu, dipernamakan akan syekh ini, hadha isim na'ib fa'il, asy-syaikhu badal bil asammi. Jadi summiya tu muta'addi dengan ba, muta'addi ghairah, dia boleh muta'addi ghairah, dia boleh muta'addi nafsah. Muta'addi nafsah kalau tak ada haraf jar, dia tak ada haraf jar, mana dia akan jadi maf'ul bih kedua lah, maf'ul bih lah, dia jadi asamma, al-asamma. Hadha tu na'ib fa'il dah, summiya muta'addi dua maf'ul. Okey, maka dinamalah ke syekh tu, Hatim tu, itu sebagai al-asam, orang yang pekak tuli. Tapi menjadi persoalan juga. Kalau menjadi persoalan macam mana macam ni. Okay, sekarang ni dia, kalau Hatim berlaku peristiwa begini, macam mana orang tahu kata dia tu buat-buat tak dengar? Tu persoalan ni. Macam mana dia tahu buat-buat tak dengar? Adakah dia cerita ke orang lain? Atau macam mana? Ataupun perempuan ni cerita ke orang lain? Ataupun macam mana? Kalau perempuan ni cerita ke orang lain pun, dia kan sangkaan dia kata, oh dia ni tak dengar, kurang dengar. Kurang dengar apa yang berlaku di antara dia dengan hati. Saya dah boleh sampai dapat gelaran al-asam dengan semata-mata benda tersebut. Jadi persoalan lah. Adakah dia yang cerita sendiri ataupun perempuan yang cerita? Kalau perempuan tu cerita, macam mana dia tahu dia tu buat-buat tak dengar? Jadi ada orang tanya lah, kita pun tak tahu lah jawab macam mana. Jadi wallahu a'lam, hak tu. Tu. Cuba hak ni lah. Mana gini, menuntut aib orang muslimin, kita buat-buat tak nampak. Kalau kita nampak orang buat ada aib contohnya, kita buat tak nampak lah. Buat bodoh terhadap aib orang Islam kalau kita nampak dan dengar. Bukan lagi kohor bubuh dia habis. Dah lah malu kawan tu, kohor bubuh dia lagi tak ada masalah. Habis. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu. Wa'lam, ketahui olehmu, anna zikra masawil ghairi. Tengok. Bahawasanya, dia panggil jumlah anna tu sadda maf'ul i'lam. Dia disumbatkan ke dalam menjadi maf'ul bih bagi i'lam. I'lam tu fi'il fa'il dah, dia fi'il amar. Anna zikra masawil ghairi, bahawasanya menyebut akan aib-aib ataupun dosa-dosa orang lain tu, ataupun keburukan-keburukan orang lain. Zikra isim anna, masawi masawi tu dia punya mudhafu ilaih, al-ghairi mudhafu ilaih. Li gharadin sahihin fi syar'i, sebut benda tak bagus, benda tak elok tu
tetapi kerana tujuan sifat sahihin yang bagus fi syar'i, sahih fi syar'i, dalam syarak. Bihaitsu, macam mana taswir itu dengan gharak yang sahih? Bihaitsu, dengan sekira-kira. Bihaitsu, dengan sekira-kira, la yumkinu tawassulu ilaihi illa bihi. Melainkan dengan sekira-kira, tidak mungkin oleh fa'il at-tawassulu, sampai ilaihi, kepadanya, kepada gharak yang sahih itu, illa bihi, melainkan dengan dia, dengan zikril masawil ghair. Jaga dhamir. Melainkan dengan dia, dengan zikri masawil ghair, dengan menyebut keburukan orang tersebut. Jadi sahih ni maksudnya ginilah, dia masuk dalam bab keharusan mengumpat. Situ ya. Jadi ada yang mengumpat yang diharuskan kerana tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu pula diiktiraf oleh syarak. Maka tak dapat tidak, mesti kena sebut keburukan dia itu, barulah sampai ke tujuan syarak tersebut. Kalau tak sampai, maka dia pun kena sebut. Maka dia kata yubahu, diharuskan akan dia, akan zikru masawil ghair. Itu dhamir mustatir huwa, naik fa'il, kembali kepada zikru masawil ghair. Diharuskan fi 15 mawdi'an. Allah, pada 15 tempat. Kita mengaji penawa 6 gitu ya. Dia 15 terus. Sonok qalahu Ibnul Imadi. Siapa yang kata 15? Telah berkata akan dia, akan ma tu, oleh fa'il Ibnul Imadi, oleh Imam Ibnul Imad. Dia pun hurai satu-satu. Mana 15? Ahaduha mubtada, ha mudhaf ilaih. Bermula salah satu daripadanya, nya 15, ialah khabar al-irsyadu ila qaulin sahihin. Al-irsyadu, iaitu memberikan petunjuk. Arsyada yursyidu irsyadan. Arsyada yursyidu irsyadan. Memberikan petunjuk, irsyad ta'alu ila qaulin sahihin, kepada perkataan, itu jar majrur, sifat sahihin, yang benar ia perkataan tu. Untuk cakap, untuk menunjukkan kepada perkataan yang sebenar. Contoh, ka'an sami'ta wahidan, seperti mana telah engkau mendengar, oleh akan wahidan maf'ulun bih, akan seseorang. Yaqulu, sifat bagi wahidan, yang berkata ia seorang itu. Qaulan maf'ulun bih, qaulan akan satu perkataan. Yang mungkaran, sifat yang mungkar ia perkataan tu. Maka fayam bagi an taqula lahu anta qulta kadza wa kadza fadzalika ghairu munasibin balil amru kadza. Fayam bagi, maka siuria yang anta qula, mana tadi? Okey, kamu telah mendengar satu perkataan yang mungkar, yang tak betul lah, yang dosa lah. Fayam bagi, maka siugianya anta qula ta'wil masdar, jadi fa'il bagi yang bagi. Maka seyogianya oleh bahawa, berkata oleh engkau, lahu, baginya, bagi mana? Bagi wahidan tadi. Bagi seseorang yang berkata mungkar tu, kamu kena kata gini. Ini maqul qaul. Kena kata begini. Anta qulta. Anta, bermula engkau itu khabar. Qulta, berkatalah oleh engkau, kaza wa kaza, begini dan begini. Fadzalika ghairu munasibin. Ini masih maqul qaul. Fadzalika ay fadzalikal qaulu, padahal bermula demikian perkataan tersebut, khabar ghairu munasibin, tidak munasabah ia. Ghairu khabar, munasibin mudhaf ilaih. Hak tu tak munasabah ni, cakap begini ni, ini cakap tak elok, kata dia. Itu al-irsyad ila qaulin sahih. Jadi kita seolah-olah apa nama tu, kita seolah-olah menyebut kesalahan dia kan, menyebut kesalahan orang lain, tapi ada tujuan yang sahih, iaitu irsyad ila qaulin sahih, untuk menunjukkan ni perkataan betul, hang patut kata gini, jangan cakap begitu. Tu zikri masawil ghair. Kita mengatakan dia ni cakap buruk, tujuan dia untuk irsyad, untuk bimbing dia ke arah qaulin sahih. Maka dia kata begini, ghairu munasibin balil amru kadza, bahkan mubtada al-amru ay al-amrul waqi', bermula perkara yang sebenarnya ialah kaza ay sabitun kaza, sabit ia
begini. Patutnya mu cakap begini, bukan begitu. Jadi tujuan kita sebut kesalahan iaitu untuk al-irsyad ila qaulin sahih. Untuk memberi petunjuk kepada dia kepada jalan, kepada perkataan yang sebenar. Wa thaniha, dan bermula yang kedua daripada 15. Daripada 2 tu apa dia pula? Nushul mustashiri. Nushul mustashiri fi nikahi. Istasyara yastashiru istisyaran wa huwa mustashirin. Nushul mustashiri, menasihati akan al-mustashiri. Mustashiri ni orang yang meminta pendapat. Dia asal isyarat, orang meminta isyarat, bukan isyarat lah sini. Orang yang meminta pendapat, sin tu li talab. Orang yang minta pendapat fin nikahi, dalam pernikahan. Al-mustashir ta'alluq fi an-nikahi jar majrur. An-nikahi jar majrur. Nushu khabar wa huwa mudhaf, al-mustashiri mudhafu ilaih. Fi ta'alluq pada nushu, ta'alluq pada nushu, silap. Nasihat fi nikahi, dalam pernikahan. Au fi, ataupun fi ida'il amanati, ataupun pada fi ida'il amanati, ataupun yang menitipkan akan amanah. Yang menitipkan kepada kita, au da'a yudi'u ida'an. Yang menitipkan kepada kita amanah. Yang menitipkan kepada kita amanah. Menitipkan akan amanah, idhafat masdar kepada maf'ul. Au ghairi dhalika, ataupun atau pada nushu, ataupun selain daripada demikian itu, demikian al-madhkur. Bukan, atau pada nikah. Atau selain daripada demikian itu, demikian yang tersebut daripada ida'il amanah wa nushil mustashir fi nikah. Fayajibu alaika, maka wajiblah atas engkau, an tukhbirahu, takwil masdar jadi fa'il. Akhbara yukhbiru ikhbar, ay ikhbaruhu. Fayajibu alaika, wajib atas engkau, bahawa mengkhabar ia oleh engkau akan dia. Akan syakhsan, akan seorang itu, bihaqiqatil hali, dengan hakikat keadaan yang sebenar. Jadi kalau contoh beri nasihat pernikahan, dia minta nasihat, wajib bagi tahu perkara sebenar. Minta nasihat ni biasanya apa dia? Nak nikah dengan siapa tu? Oh, nikah dia ni tak semayang ni. Jadi kena sebut perkara keburukan orang. Tapi untuk nasihat dalam pernikahan tak apa. Ataupun dia nak pi letak amanah pada siapa ni? Aku nak titipkan amanah pada si fulan lah. Jangan, hari dia ni kaki rasuah contoh. Dia ni jahat sikit, bab jaga amanah ni, dia ambil duit orang, contoh. Jadi kita nasihat orang tu dalam pernikahan, dalam menitipkan amanah dan sebagainya. Apa-apalah perniagaan ke. Dia nak berniaga dengan orang tu, kita pun beri nasihat, janganlah berniaga dengan orang tu. Orang tu jahat tu. Tu contoh dia. Kemudian kata musannif rahimahullah, wajib kita bagi tahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ni hadis dalam Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad. Lebih kuranglah, cuma lafaz dia lain. Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Jelas. Idza stansaha, jadi sin tu untuk litalab lah. Jikalau meminta nasihat ia oleh fa'il ahadukum, oleh salah seorang daripada kalian, akhahu, akan saudaranya ahadikum. Akha maf'ulun bih. Jawab falyansah, lamul amr. Maka hendak beri nasihatlah ia oleh seorang, lahu, baginya, bagi ahadikum tadi. Jadi tu fi'il amar falyansah, maka al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada amar suruh-suruh ni wajib.
Wa thalithuha, dan bermula yang ketiganya, yang ketiga daripada 15. Zikrul alimil mukhti. Ya. Zikrul alimil mukhti li tabi'ihi. Ini bagi orang nak belajar dengan alim, iaitu khabar menyebutkan akan maf'ul bihi, idhafah masdar pada maf'ul, akan orang alim sifat al-mukhti'i, yang salah ia orang alim itu, li tabi'ihi, bagi pengikut alim tersebut. Ini biasa je orang alim, orang yang agak alim ke, sesat ke, dia bagi tahu ni tak betul dia mengajar ni. Tu. Menyebutkan tak betul orang ni mengajar. Boleh. Boleh. Dia satu umpatan yang boleh diharuskan supaya orang yang mengikut tak salah. Biar dia seorang salah. Maka dia pun kata kama idza. Contoh, seperti mana idza, apabila sa'alaka wahidun an mas'alatin, menyebut ia oleh akan dikau, fa'il wahidun oleh salah seorang, salah siapa-siapalah seorang tu, sebab tu dia nakirah. An mas'alatin, sa'alaka, sa'ala ta'alu'an, daripada berkenaan dengan satu masalah, an mas'alatin. Faqala, maka berkata ia wahid tu, syaikhi, yakni ya syaikhi, wahai syekhku. Dia panggil munada yang hazah adatun nida. Qala kadza. Bukan. Faqala, maka berkata ia, bukan ya syaikhi, silap. Qala, berkata ia wahid. Sehari seseorang mari datang kepada kita untuk tanya satu masalah. Kemudian orang tersebut, syaikhi, bermula syekh aku. Gitu. Tak ada. Bermula guru aku tu, qala khabar, telah berkata ia guru aku, kaza wa kaza, sekian. Fataqulu syaikhuka mukhti'un. Fataqulu, maka berkatalah oleh engkau, berkatalah oleh engkau, taqul ni kita lah, Syekh Nawawi khitab kepada kita ni. Fataqulu, maka boleh kamu katakan, syaikhuka mukhti'un, guru kamu, bermula guru kamu tu salah. Boleh kata gitu. Contoh lain lah. Kita kata, contoh ada orang tanya soalan, betul tak ustaz ni kata sekian. Kita pun kata, tak betul gitu. Betulnya begini. Sebab apa tak betul? Sebab ni dalam kitab begini, gini. Boleh tak? Boleh. Jadi yang sahah al-filfilani tu, kita mepis ni lah. Apa lagi? Kadang-kadang ada orang mengajar, orang tanya. Bukan kita pergi cari nyeri. Kita tak boleh lah cari-cari. Tak ada masa. Orang mari tanya, ni macam mana ni hukum ni betul ke tak ustaz ni cakap? Kita pun jawab secara ilmiah. Ni tak betul, tak tepat mana ni. Sebab dalam kitab sebut gini. Syekh Ibn Hajar sebut gini. Syekh Rabli sebut gini. Boleh tak? Boleh. Boleh ni. Kamu boleh berkata, gurumu salah cakap gitu. Lepas tu bila salah, cakap lah dia tak betul mana satu. Jangan salah noktah situ ya. Ni dia ringkas ya. Wa min zalika, dan kerana demikian itulah, demikian jawazu qaulika syaikhuka mu'ti tu. Wa min zalika jawazu qaulika syaikhuka mukhti'un tu. Dan dari kerana demikian itu, demikian keharusan mengata oleh engkau guru kamu itu silap. Qaulul musannifina fi kutubihim. Qaulul musannifina, qaulu tu mubtada muakhar, al musannifina mudhafu ilaih, fi kutubihim jam majrur, him mudhafu ilaih. Perkataan para musannif, para penulis kitab, dalam kitab-kitab mereka itu musannifin. Qala, telah berkata ia qaul, telah berkata ia, qala ni maqul qabai qaulah. Dari kerana demikian itulah perkataan orang-orang yang tulis kitab ni dalam kitab-kitab mereka, dia kata begini, qala fulanun, telah berkatalah fa'il oleh si fulan tu, kaza, begini, wa huwa, dan bermula dia fulan, ghalatun, silap, au khata'un, salah, au nahwu dhalika, ataupun seumpama demikian itu, demikian ghalat au khata'. Contoh kita boleh lihat dalam kitab apa? Contoh dalam kitab An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj. Dia kata Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Majmu' sekian, wa huwa ghalatun. Dalam keadaan
Imam Nawawi dalam bab ni silap. Boleh, tak ada masalah. Sama macam kita kata dekat seorang yang mengajar, orang tanya kita, betul tak dia mengajar ni? Dia kata hukum dia macam ni lah. Hukum dia sah. Maka kita pun boleh buat kata, ni tak betul ni, orang ni mengajar. Yang betul begini. Boleh. Zikru, apa tadi? Zikrul alimil mukhti. Menyebut kata orang alim ni salah mengajar. Boleh? Tu boleh. Kemudian, Fahwa, maka bermula dia. Dia apa? Bermula dia qauluhu ghalatun, ataupun qauluka ghalatun atau khata'un. Bermula dia qauluka khata'un atau ghalatun. Salah dan silap tu jaizun, bukan jaizah ni. Itu in tu dia pisah. Jaizun harus bila harus in aradu bayana ghalatihi. Ni qaid ni, harus ni bila berkehendak oleh mereka itu musannifin, maf'ulun bih bayana ghalatihi, akan menerangkan kesilapan fulan. Bayana maf'ulun bih wa huwa mudhaf, ghalati mudhaf ilaihi mudhaf ilaih, au khata'ihi, atau kesilapannya fulan, li alla supaya yuqallida, tidak bertaklid ya fulan, yakni hu akan orang alim tu. Kita menerangkan kesilapan, jangan pegang ni kawan ni cakap salah. Untuk menerangkan kesilapan tak apa, tapi wa illam yuridu bayana ghalatihi au khata'ihi haram ia. Bila kita tegur orang tu, orang alim tu silap cakap tu sebab nak mengaibkan dia, itu haram. Itu haram. Ni jelas Syekh Nawawi sebut, nak betul orang yang ngajar salah boleh. Kalau orang tanya, ni betul tak ustaz kata gini? Tak betul. Apa bukti tak betul? Oh, gini. Dalam kitab Tuhfah gini, dalam kitab Nihayah gini. Jadi nyatalah kawan ni salah. Pandangan Mu'tamad pun salah, pandangan kedua pun salah. Salah berlaku, tak kena berlaku. Maka kita nak menjelaskan kesilapan orang lain tu mengajar, boleh. Tapi kalau tujuan mengaibkan, haram. Betul. Jadi orang sekarang ni macam mana? Nak membetulkan kesilapan kau, nak mengaibkan orang lain, nak menjatuhkan orang lain. Hak mana satu? Boleh tengok lagi. Cara membetulkan orang lain tu silap dengan menghantar orang lain tu sampai macam gila. Dua benda yang berbeza. Jadi dia kata jelas dah, menegur orang lain cakap silap boleh, harus dengan tujuan supaya orang tu tidak taklid pada pendapat dia, sebab pendapat dia salah. Pendapat dia salah. Tapi kalau tujuan dia bukan untuk menjelaskan kesalahan, tapi untuk mengaibkan, memang tujuan betul-betul untuk mengaibkan, hukum dia haram. Sebab kita sekarang ni bicara berkaitan dengan menyebut kaiban orang. Dari tanbih. Jadi yang Sahah Al-Filfilani buat tu, contohlah ada orang tanya, orang kita cari. Orang tanya ni macam mana, kawan ni sebut gini, kita pun sebut ni salah. Tujuan dia adalah untuk memperbetulkan kesilapan, supaya orang tidak taklid pada dia. Jadi bolehlah tegur. Yang tak bolehnya, kita ada niat qasad untuk mengaibkan, itu tak betul. Jadi contoh kalau orang mengajar, hukum dia harus. Orang pun tanya kita, betul dia harus ni? Kita selalu ni faham kata, contoh bukan. Contoh dia kata tidak sah. Tidak sah. Ni tidak sah ni. Lepas tu dia pun tanya kita, betul tak ni tidak sah ni? Kita cek kita dulu, adakah tidak sah tu betul? Oh, tak betul. Tak betul tu contoh atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan yang muqabil mu'tamad, betul. Maka kita pun katalah, pandangan mu'tamad tak betul, tak tepat begitu. Buktinya sekian. Tapi apa yang dikata tu bertepatan dengan pandangan kedua mazhab Syafi'i. Kita amanah.
Janganlah dia tu pakai pandangan kedua yang bukan mu'tamad mazhab Syafi'i, kita pun hantam dia sehabis-habisnya. Tak boleh juga. Sebab fiqh ni luas. Fiqh ni bukan pandangan mu'tamad saja. Kalau pandangan mu'tamad saja habis cerita lah Syekh. Jadi dia masih pandangan kedua. Pandangan ketiga, okeylah dia tersilap dalam bab ni kalau kata di pandangan mu'tamad. Tapi betul bila pandangan kedua. Bila pandangan ketiga. Bila mazhab lain. Baru tu dia panggil baru orang yang teguh cara tu. Bukannya kawan dia tak ikut pandangan mu'tamad, tak betul. Sesat. Memang kena hantam orang begitu. Habis warabi'uha al-isti'anatu ala taghyiril munkarati. Dan bermula yang keempatnya, yang keempat daripada 15. Rabi'u mubtada, waw istinah, ha mudhafu ilaih, al-isti'anatu khabar. Al-isti'anatu sin juga litalab, meminta tolong ala taghyiril munkarati, atas mengubahkan kemungkaran. Ini adalah dalam penama taghyiri masdar, ghayyara yughayyiru taghyiran, taghyiril munkarat idhafat masdar kepada maf'ul. Ka'an taqula, seperti bahawa berkata ia oleh engkau. Ka'an taqula, seperti bahawa berkata ia oleh engkau. Liman tarju, kepada orang. Li bermakna ila, kepada orang yang liman tarju kudratuhu ala izalatiha, kepada orang yang mengharaplah oleh engkau kudratahu, akan kudratnya kudrat man. Mengharaplah oleh engkau akan kudratnya kudrat man tu ala izalatiha, izalatil munkarati, atas menghilangkan akan dia akan perkara-perkara mungkar. Mu kata apa? Mu kata gini, maqul qaul fulanun ya'malu kadza. Bermula orang ini mengerjakan ia ya fulan kadza, sekian-sekian. Fa'ani. Jadi kita bagi tahu, contoh dia tu tengah mencuri, kita pun bagi tahulah, kawan tengah mencuri tu. Kita bagi tahu siapa dia? Bagi tahu kepada orang yang boleh menghilangkan kemungkaran. Maknanya kalau kita bagi tahu kepada selain orang yang mampu untuk buat kemungkaran, tak boleh. Sebab itu tujuannya menyebarkan aib. Tengok. Jadi kita hanya bagi tahu kepada orang yang kita harap dia tu boleh menghilangkan kemungkaran, bukan memburukkan keadaan lagi. Ni bagi tahu kepada orang yang tak boleh tolong kita. Tu jadi mengumpat dah tu. Jadi ni maqul qaul fulanun ya'malu kadza fa'inni, maka hendak tolonglah oleh engkau akan aku. Tolonglah aku, fa'inni. Fa'inni ala man'ihi, atah mencegahnya. Mencegah apa tu? Mencegahnya mencegah fulan. Mencegahnya mencegah fulan. Habis tu situ titik dah maqul qaul. Lepas tu dia pun tambah bisyarti, dengan syarat ayyakuna qasduhu at-tawassula ila izalatiha. Tengok, dengan syarat dia kabur ke orang gitu tu, ayyakuna qasduhu, qasdu isim yakun, hu mudhafu ilaih, at-tawassula khabar yakun. Qasadnya syakhsin, seseorang tu, at-tawassulu ialah at-tawassula ialah untuk sampai kepada izalatiha, izalatil munkarat, kepada menghilangkan mungkar. Tujuan dia bagi tahu orang fulan ni sedang mencuri dan sebagainya untuk menghilangkan kemungkaran. Wa illa ay wa illam yakun qasduhu at-tawassula ila izalatiha haruma, haram ia, zalika fa'il ay zalikal qaul, oleh demikian perkataan kamu kepada orang tersebut. Jadi dua, nak bagi tahu ke orang dia ni jahat ni, sedang buat mungkar, kepada orang yang mampu menghilangkan kemungkaran saja. Jadi kalau dia mengadu kepada orang yang tidak mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, dosa. Yang kedua, dia mengadu kepada orang yang boleh menghilangkan kemungkaran, tapi dengan tujuan mengumpat, bukan tujuan untuk menghilangkan maksiat. Itu pun dosa. Sama macam memperbetulkan orang lain tadi lah. Dia memperbetulkan dengan tujuan menerangkan kesilapan sahaja, bukannya mengaibkan. Ini mengaibkan, nak tunjuk dia hebat. Bahaya. Wa khamisuha at-ta'rifu.
Dan bermula yang kelimanya, yang kelima daripada 15. Khamisu mubtada' ha mudhaf ilaih waw tu istinaf. At-ta'rifu khabar, iaitu memperkenalkan, nak kenal orang. Dalam kampung tu ada Ahmad tu 1000 orang. Jadi kita pun nak sebut, oi Ahmad tu panggil Kunuri tu. Ahmad mana pula? Ahmad pendek tu. Tak apa. Ka'an taqula ay wa dhalika ta'rifu sabitun, dan bermula dengan demikian memperkenalkan itu sabit ia, ka'an taqula seperti bahawa berkata oleh engkau, ini maqul qaul, fulanun al-a'raju. Fulanun al-a'raj. Seorang fulan yang pincang, al-a'raj. Awil a'waru, ataupun yang buta, au nahwu dhalika, ataupun selain demikian itu. Apa-apalah yang pendek, yang gemuk ke, yang mana menunjukkan keaiban. Tapi kalau tak sebut, orang tak kenal, sebab dia terkenal dengan sebutan begitu. Maka boleh ketika tu kita sebut bihaitsu la yu'rafu illa bismihi, dengan sekira-kira tidak dikenali akan ia, akan fulan itu, dhamir mustatir huwa naib fa'il, illa bismihi, bismil fulan al-qabihi, sifat bagi ismihi. Ismi jar majrur, hi mudhaf ilaih, al-qabihi sifat. Fa in amkana ta'rifuhu, maka jikalau mungkinlah oleh fa'il ta'rifuhu, oleh mengenalnya fulan itu, bi ghairi ismihi al-qabih, dengan selain daripada namanya yang buruk, fa huwa aula, maka bermula dia ta'rifuhu bi ghairihi tu khabar aula, lebih utama. Ini contohnya, dia ada 2 gelaran. Contoh dia Ahmad pandai, Ahmad bijak dengan Ahmad buta. Contohlah. Itu orang yang sama. Jadi Ahmad buta tu buruk gelaran tu. Ahmad pandai tu baik gelaran tu. Jadi lebih utamakan gelaran yang baik daripada gelaran yang buruk. Tu lebih aula. Bukan mana tak boleh. Aulanya begitu. Kalau nak panggil juga, orang tak. Wadhalika. Sama jugalah. Wadhalika ta'rif tu, ataupun wadhalika zikru ismihil qabih. Begitu. Bermula demikian menyebut namanya yang buruk tu. Boleh tu bila? Bi syarti aisabitun, sabit ya, bi syarti qasdi ta'rifi, dengan syarat qasad untuk memperkenalkan. Sama lah macam tadi juga. Fa in kana bi qasdi tanqisi haruma, maka tafri'nya jikalau mengqasad ia, jikalau adalah ia zikru ismihil qabih, menyebut namanya yang buruk itu, bi qasdi aithabitan, sabit ia bi qasdi tanqisi, dengan qasad untuk menghina, haruma, haram ia, jawab in. Haram ia tanqis. Haram ia qasdut tanqis. Haram. Habis. Wasadisu 15, dan bermula yang ke-6 daripada 15 khabar. Al-ismatu, ialah menjaga anil fasadi, daripada kerosakan. Anil fasadi jar majrur. Ka'an taqula ay wa dhalikal ismatu 'anil fasadi sabitun, bermula demikian menjaga diri daripada kerosakan itu adalah sabit ia. Ka'an taqula, seperti bahawa berkata oleh engkau, li syahidin ghairi 'adlin, bagi seorang saksi yang tidak adil ia saksi tadi. Hadza, ni bukan tadi ni maqul qaul. Hadza la yasluhu lisyahadati. Bermula ini mana? Hadza syakhsu, bermula orang ni la yasluhu, tak bagus ia hadza lisyahadati, untuk beri penyaksian. Itu nak kita menjaga daripada kerosakan. Ada orang ada kes kat mahkamah, jadi dia tu nak jadi saksi, kita pun kata ni tak bagus dia jadi saksi ni. Sebab apa tak boleh? Lianna hadza, kerana bahawasanya hadza syakhsa, orang ni fa'ala kadza wa kadza, telah membuat sekian-sekian yang menyebabkan tak percaya kalau dia menjadi saksi. Maka kita boleh cover dia ni, kita boleh bagi tahu kata dia tak layak jadi saksi. Tujuan dia adalah untuk itu saja, bukan tujuan untuk mengaibkan.
Wasabi'uha wasabi'u 15. Dan bermula yang ketujuh daripada 15 ialah khabar al-istifta'u. Istafta'a yastafti'u istifta'an, meminta fatwa. Ka'an taqula ay wa dhalika al-istifta'u, bermula demikian meminta fatwa itu sabitun khabar sabit ia ka'an taqula, seperti bahawa berkata oleh engkau lil mufti, bagi mufti, zalamani abi, telah menzalimilah akan aku, fa'il oleh bapakku, au zaujati, atau isteriku. Oh, pagar. Oh, isteri dia beri mudarat. Au akhi, ataupun saudaraku. Wa kaifa tariqi fil khalasi, bagaimanakah cara aku untuk menyelesaikan ni, fil khalasi, untuk bebas daripada kezaliman ni. Tapi dia kata wal aslamu, bermula yang terlebih selamatnya, yang terlebih eloknya ialah at-ta'ridu khabar. Ialah at-ta'ridu, Melayunya cakap sindiran, ta'rid. Macam dalam kitab fiqh munakahat lah, dia ada sirah tasrih dengan sirah ta'rid. Sirah tasrih, kalau contoh nak kahwin, aku nak nikah denganmu, tu sirah tasrih. Kalau ta'rib, mu ni cantik lah, tu ta'rib. Sirah ta'rib. Jadi lebih eloknya, lebih selamatnya pakai sirah ta'rib. Bi antaqula, dengan sekira-kira bahawa berkata oleh engkau, ma qauluka fi rajulin zalamahu abuhu. Kata begini, apa perkataan engkau wahai mufti, fi rajulin, pada seorang laki-laki, zalamahu abuhu, yang telah menzalimi akan dia, akan seorang lelaki, oleh bapaknya yang lelaki, au akhuhu, atau saudaranya yang lelaki, au zaujatuhu, ataupun isterinya, isteri lelaki tadi. Baik cakap begitu, tak payahlah sebut saudara aku, isteri aku secara jelas, tak perlu. Kalau tak perlulah, lebih baiknya begitu. Jangan jelas sangat. Walakin at-ta'yinu mubahun bihadzal 'udhri, tetapi bermula ta'yin. Ta'yin ni kita tentukanlah, abi, bapakku, akhi, saudaraku, zaujati, isteriku, tu khabar mubahun bihadzal 'udhri, harus ia dengan uzur ini. Uzur apa dia? Untuk minta fatwa lah. Apa hukum ni, dia telah zalim pada aku, isteri aku tampar aku. Contohlah. Kama qalahul Ghazali, telah seperti mana telah berkata akan dia akan ma fa'il oleh Al-Ghazali, oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Ghazali fa'il. Wa thaminuha, dan bermula yang ke-8nya, yang ke-8 daripada 15, daripada 18 tu, ialah az-zajru 'anil fisqi. Az-zajru iaitu melarang daripada berlaku suatu kefasikan, perbuatan fasik. Kama, seperti mana, idza kana al-insanu, jikalau adalah seorang itu, al-insanu isim kana, khabar la yaktumu aibahu, aibal insan, kama yukhbiru an nafsihi bizina wal fawahish, fayajuzu ightiyabuka. Oh, itu okey. Az-zajru 'anil fiski. Okey. Kama, seperti mana, idza kana al-insanu,
adalah seseorang itu khabar la yaktumu aibahu, tidak sembunyikan ia insan, maf'ul bih aibahu, aibal insan, akan aibnya insan. Dia ni ada aib, mana dosa, tapi dia tak mampu untuk menutupkan dosa dia. Dia bagi tahu ke orang lain dia buat dosa. Tu pelik ke orang macam ni. Contoh lagi, kaman yukhbiru, seperti mana seseorang kaman seperti mana seorang yukhbiru, memberitahu ia man, memberitahu ia man an nafsihi, daripada dirinya diri man itu, bizina, dengan zina, wal fawahishi, dan perkara-perkara keji yang lain, benda-benda fasik lah. Dia beritahu aku ni berzina ni, itu satu aib, dosa tu satu aib, dia pergi bagi tahu ke orang. Okey, dia bagi tahu ke orang, maka jawab dia fayajuzu irtiyabuka lahu, ai liman tu, maka haruslah oleh engkau, haruslah oleh irtiyabuka, melarang keras, tu azajru tu, memberi amaran oleh engkau, bagi man tadi, bima fasaqa bihi, dengan barang yang perbuatan yang menjadi fasiklah ia man, bihi, dengan man, la bi ghairihi, bukan dengan selainnya, selain ma fasaqa bihi. Okay, sekarang ni dia kata aku ni berzina lah, aku ni pernah berzina ni, maka harus orang yang mendengar begitu kata melarang keras maksudnya kita melarang dia sebut begitu. Sebut apa? Sebut dosa yang dibuat saja, bukan dosa yang selain pernah dibuat. Kalau dia bangga ataupun dia sebut kata dia ni berzina, dalam keadaan dia pun tak pernah sembahyang, jadi kita hanya boleh melarang keras dia cakap begitu pada berzina saja, sebab apa yang dia kata. Tapi kita tak boleh bubuh dia, tak boleh bantai dia ni tak sembahyang, tak boleh. Hanya bantai dia, melarang kerah dia sebut benda perbuatan keji ataupun dosa yang disebut saja, bukan yang selain daripada dia sebut. Okey, kita larang dia lah. Minal uyubi, tu bayan bagi bi ghairihi, minal uyubi, daripada beberapa aib-aib yang lain, tetapi bi syarti an taqsida, dengan syarat bahawa mengqasad ia oleh engkau, antablughahu, mengqasad ia oleh engkau, antablughahu, bahawa menyampai ia oleh engkau, akan dia akan man tadi, lian zajira, untuk melarang keras, lian zajira, supaya lian zajira hadha, untuk melarang keras oleh hadha qawlu man tu, untuk melarang keras oleh ini perkataan orang fasik tadi. Bila? Idza akhbara ala wajhil i'jabi mathalan, apabila mengkhabarlah ia man itu, yakni akan kefasikan yang dia buat atas jalan i'jab, atas jalan bangga diri. Jadi seseorang buat dosa berzina contohnya, ataupun tak semayang ke, pun kata dengan bangganya aku ni tak semayang ni, maka kita pun sebutlah dosa yang dia kata tak semayang tu dalam lingkungan untuk memberi amaran kerah pada dia, jangan sebut begitu. Sebut apa? Sebut apa yang disebut dosa tadi. Tinggal semayang, kita sebut tinggal semayang. Zina, sebut zina. Untuk larang kerah dia sebut begitu. Dalam keadaan dia tu bangga dengan dosa dia. Mathalan, mathal tu mathalan maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf. Tapi fa in akhbara an aibihi ala wajhin nadmi wat taubati haruma ightiyabuhu. Maka jikalau akhbara, memberitahu ia man an aibihi, berkenaan dengan aibnya man, ala wajhin nadbi, atas jalan menyesal, ataf, wat taubati, dan taubat, haruma ightiyabuhu. Itu jawab dia, niscaya haramlah oleh ightiyabuhu, haramlah untuk dia. Ightiyak ni apa? Kena cari ightiyak ni apa, kataan tu kataan tepat dia. Dia asal ni lah melarang kerah tu, cuma ightiyak tu nak kena cari. Walau kana mudhhiral fisqi, walau kana mudhhirul fisqi, mudhhiru isim kana, al fisqi mudhafu ilaih, idhafah isim fa'il kepada maf'ul. Jikalau seseorang itu ialah orang yang menzahirkan akan kefasikan, jikalau orang yang menzahirkan kefasikan itu aliman, dia menzahirkan kefasikan tu haram,
Sebab tu kita boleh larang dia. Melarang orang yang membangga-banggakan dengan maksiat yang dia buat, fasik yang dia buat tu. Tapi kalau orang yang memzahirkan kefasikan tu alik, haruma mutlaqa. Haram iyo. Haram iyo ightiyabuhu. Secara mutlak. Ini dalam Qalyubi ada. Dalam Qalyubi ada. Sebab apa? Li'anna nasa, kerana bahawasanya manusia itu idza sami'a minhu dhalika, kerana manusia itu idza sami'u, apabila mendengar ia oleh manusia minhu daripadanya, daripada syakhsi dhalika, akan demikian itu demikian idza sami'u, apabila mendengar oleh mereka itu annas minhu daripada fi'lil alimi, perbuatan orang alim, zalika, akan demikian itu bukan idza sami'u, apabila mendengar ia oleh manusia minhu daripada alim, zalika al-fisqa, hanat indahum, niscaya hanat indahum, niscaya memandang rendahlah menurut mereka itu annas, oleh al-fawahishu, oleh perkara-perkara buruk, iaitu dosa. Wajasaru ala fi'liha, dan juga berani mereka itu manusia ala fi'liha, fi'lil fawahish, atas membuat kefasikan tadi, fawahish. Jadi kalau orang lain tadi dia menzahirkan kefasikan dia, bukan, betul lah. Jika orang alim itu menzahirkan kefasikan dia, okey, mutlaqan ni gini. Mutlaqan ni sawaun kana ala wajhil ijabi atau ala wajhin nadmi wat taubah. Tu mutlaqan dia. Jikalau orang yang menzahirkan kefasikan itu orang alim, haruma, ni saya haram ia muzhirul fiski. Haram ia oleh orang yang menzahirkan kefasikan itu kalau dia alim. Mutlaqan ni ay sawaun kana ala wajhil i'jabi atau ala wajhin nadbi wat taubati. Sama ada atas jalan menunjuk-nunjuk atau atas jalan menyesal dan bertaubat. Tak boleh kalau orang alim. Sebab apa? Sebab manusia bila dengar begitu, dia akan bermudah-mudah untuk buat maksiat. Dia akan katakan, orang alim buat, takkan aku tak boleh buat. Gitu. Ustaz tu pun dia bercampur lelaki perempuan walimah dia, takkan aku tak boleh. Tengok. Jadi dalil. Contoh tu. Ustaz tu pun curi juga. Ustaz tu pun rasuah juga, takkan aku tak boleh. Dia akan bermudah-mudah dalam maksiat. Jadi kalau orang alim itu dia menzahirkan kefasikan dia, hukum dia haram. Sama ada atas jalan berbangga diri ataupun atas jalan nak kabur, dia dah taubat daripada dosa tu. Tak boleh. Nak bagi tahu dia dulu ni mencuri sebenarnya. Padahal dia orang alim, orang kenal dia orang alim. Lepas tu dia bagi tahu dia ni pernah mencuri. Orang pun akan bermudah-mudah dengan kefasikan mencuri tu. Orang pun akan kata dia pun pernah mencuri, kat kita tak boleh. Tu. Jadi orang dia gila sikit. Wajasaru, dan berani mereka itu, lantang mereka itu atas membuat maksiat tadi. Dia pula yang buat. Jadi orang alim tadi yang fasik tadi penyebab kepada orang lain, manusia lain, lantang dan jelas untuk buat maksiat dengan sebab dia pun pernah buat maksiat, maka diharamkan orang alim tadi menzahirkan kefasikan dia, sama ada atas jalan taubat ataupun menyesal, ataupun atas jalan i'jab, iaitu membangga diri. Habis. Watasi'uha watasi'u 15, dan bermula yang ke-9 daripada 15. Tu khabar at-tahdhiru, ialah tahdhir, berwaspada, memperingatkan, minasyarri, tahdhir ta'alluq minasyarri jar majrur, daripada keburukan. Fa idza ra'aita syakhsan, maka apabila melihat oleh engkau maf'ulun bih akan seseorang, sifat yuridu lijtima'a, dia berkehendak ia seorang akan alijtima'a, akan berkumpul, ma'aman lahu uyubun, beserta dengan orang yang bagi orang itu uyubun mubtada muakhar, lahu ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, jumlah tu silah man,
hu tu aib man. Jadi yang kesembilannya ialah untuk tahzir daripada keburukan. Bila seseorang kamu lihat dia nak berkumpul dengan orang yang bagi orang yang nak berkumpul tu banyak aib, fayajuzu laka, maka haruslah bagi engkau, harus apa dia? An tadhkura, takwil masdar jadi fa'il yajuz. An tadhkura, bahawa menyebut dia oleh engkau, maf'ul bih uyubahu uyuban, akan aib-aibnya nyaman tadi, idza lam yankaffa, right? In kaffa yankafu, jikalau tidak sama sekali dapat mencegah ia syakhsun tu, biduni zikriha zikri uyubi man, jikalau sama sekali tidak dapat mencegah ia man tadi, tidak dapat dicegah ia man tadi, biduni zikriha, tanpa menyebut aib-aibnya man. Okey, sekarang ni dia nak pergi melepak dengan seorang. Yang mana seseorang tu ada banyak keaiban sini, dosa lah. Lepas tu kita larang lah, jangan lagi dengan dia tu. Dia nak pergi juga, maka kita terpaksa sebut aib dia. Terpaksa sebut aib orang yang dia nak berhimpun tu. Dia ni tak mayang, aku takut mu dia heret, mu tak mayang kali. Contohlah. Dengan sebab menyebut aib tu boleh menyebabkan dia cegah diri daripada berhimpun dengan dia, jumpa dengan dia, maka kita kena sebut lah. Tak dapat tidak kena sebut. Kalau tak sebut, dia tu akan pergi juga dengan orang tu. Kalau kita sebut, baru tak jadi pergi. Kita pun kena sebut. Wa illa, dan jika tidak, wa illa ay wa illa, wa illa ay wa illam lam yankaffa biduni zikriha, bimakna yankaffu, dapat tertegahlah seseorang itu daripada berkumpul dengan orang tu tanpa menyebut aibnya. Kalau tak sebut aib dia pun boleh juga kita larang dia, maka kita tak boleh sebut aib orang tu. Haruma, niscaya haram ia zikru uyubihi. Sekarang ni orang ni nak pergi jumpa dengan orang tu ada beberapa dosa. Kita pun tak mahulah dia tu kumpul dengan orang tu, berkawan dengan orang tu. Kita pun katalah jangan kawan dengan orang tu. Dia nak pergi juga, maka tak dapat tidak kita kena sebut aib dia, supaya orang tu tak pergi kepada dia. Kita pun sebut. Tapi andai kata kalau kita tak sebut pun, dia pun patuh pada kita, tak payah sebutlah. Teruslah kata tak payah pergi dengan dia, dia pun ikut, tak apa. Kalau sebut juga, hukum dia haram. Jadi kesimpulannya untuk hari ini ialah kita nak mengumpat hak harus yang 15 perkara ni, ada syarat-syarat dia, bukan main cakap lepas ya. Syarat-syarat dia, tujuan contoh yang tadi, syarat dia untuk tegur orang tu silap cakap. Tujuan dia ialah untuk orang tu menjauhi diri daripada dia. Tujuan dia ialah untuk apa lagi? Untuk memperkenalkan diri dia. Kalau dia terkenal dengan gelaran tersebut, tak ada gelaran lain melainkan gelaran buruk tu saja, kita pun memperkenalkan dia dengan gelaran buruk tu saja, tak ada masalah. Tapi kalau ada qasad mengumpat, qasad membuka aib tanpa sebab, maka itu haram mutlak. Haram. Tu dia kata wa illa haruma bertadi tu. Wa illa haruma. Orang lain cakap silap, lepas tu kita tegur, silap dia sebut tu, apa bukti? Sekian. Tapi kalau qasad untuk memperbetulkan, tak apa. Qasad untuk mengaibkan, haram. Dia sebut, Syekh Nawawi sebut tadi. Takat tu dulu. Wallahu ta'ala alam. Kita pun ada pengajian Ikat Masjid Iniza dengan ustazku. Takat tu dulu. InsyaAllah ta'ala sambung pada esok hari. InsyaAllah ta'ala. Hari ni apa? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. InsyaAllah Khamis atau Jumaat depan khatam lah. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.